Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin abdillahi ajma'in. وقال الله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال الله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أن أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Yang saya muliakan Al-Fadhil Mudir madrasah ini, Ustaz Zulkamal, dan juga barisan asatizah. Begitu juga kepada barisan kepimpinan masjid ini. Oleh kerana masa terlalu terhad, datang pun tergesa-gesa, tak dapat nak berkenalan lagi. InsyaAllah kalau ada kesempatan kita berkenalan. Dan juga tidak dilupakan hari yang merupakan hari kemuncak lah kepada pelajar-pelajar talibat, khususnya yang khatam pada malam ini, khatam Bukhari. Dan saya lihat senarainya ada, alhamdulillah, ada 13 orang yang khatam Bukhari. Begitu juga ada 2 pelajar syahadah Al-Quran, kan? Jadi saya ucapkan syabas, tahniah, al-mabruk kepada mereka. Dan tidak ketinggalan juga pasti ucapan mubarak kepada mak ayahnya, keluarganya, adik-beradiknya, dan lebih-lebih lagi asatizah, ustaz-ustaz, ustazah yang bersama-sama dengan mereka selama ini untuk membawa mereka kepada tahap ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menerima semua yang hadir pada malam ini, insya-Allah. Syukur pada Allah SWT diberi kesempatan kepada kita untuk kita berhimpun di rumah Allah SWT yang mulia ini, untuk kita berada dalam satu majlis seperti yang disebutkan tadi, majlis khatam Bukhari. Mungkin majlis seperti ini jarang kita dengar, kan? Kalau di mana-mana masjid lah di seluruh Malaysia ni, kalau Maulidur Rasul biasa, Ma'al Hijrah biasa, bahkan mungkin ada tajuk-tajuk tertentu yang dibawa oleh mana-mana ustaz, penceramah dan sebagainya. Tapi majlis khatam Bukhari ni mungkin ada yang pernah dengar, dan mungkin juga ada pernah duduk, alhamdulillah. Tapi kebiasaannya dilakukan di madrasah ataupun majlis yang sangat ringkas dan sebagainya. Alhamdulillah, pada malam ini Allah SWT telah memberi peluang pada kita untuk kita duduk dalam majlis khatam Bukhari ini, yang merupakan majlis yang sangat berkat. Dan dalam tentatif ni ada disebutkan bahawa apa kelebihannya, semua kelebihan ni adalah tidaklah daripada nas, ya, dia berdasarkan kepada pengalaman, kepada amalan yang mana telah dilalui oleh para ulama. Dan tidak lain tidak bukan dia punya keberkahan itu datang daripada hadis-hadis Nabi SAW itu sendiri, dan yang merupakan makhluk Allah SWT yang termulia. Tidak ada sesuatu yang Allah Ta'ala lebihkan lebih daripada baginda SAW. Jadi dari sudut tajuk majlis khatam Bukhari ini adalah satu adat atau budaya yang telah
jalankan oleh para ulama, terutamanya di benua India, Pakistan, yang mana mereka dalam silibus mereka, dalam pengajian mereka ini ada satu silibus yang mana mereka mengkhatamkan sekurang-kurangnya 6 kitab sahih, tapi kebiasaannya lebih daripada itulah. 6 kitab sahih: Bukhari, Muslim, Tirmizi, Ibnu Majah, dan juga 6 kitab yang mana Bukhari, Muslim, Tirmizi, Ibnu Majah, Muwatta Imam Malik, dan juga Nasa'i. Ni 6 kitab ni memang pasti akan dikhatamkan daripada kulit ke kulit dalam tempoh setahun atau 2 tahun. Kalau di sana kebiasaannya setahun. Dan daripada 6 kitab ni, setelah khatam kulit ke kulit, maka untuk meraihkan dan untuk memuliakan mereka-mereka yang khatam ni, maka diadakan majlis dan diambil hadis yang terakhir daripada kitab Bukhari ini, dibacakan di hadapan khalayak. Sebenarnya pengajian ini memang dah berjalan dah selama setahun atau 2 tahun. Semua hadis-hadis ni dibaca. Cuma yang terakhir macam mana kita khatam Quran jugalah, kan? Baca 10 surah akhir atau 4 surah akhir tu di hadapan khalayak supaya mendapat keberkahan daripada amalan yang sedah pun dijalankan sebelum ini. Jadi alhamdulillah 2 orang pelajar tadi telah mewakili daripada kawan-kawan mereka yang 13 orang itu untuk membacakan hadis yang terakhir daripada kitab ini. Dan insya-Allah saya juga mengucapkan jazakumullah khairan katsira kepada pihak pentadbir madrasah, khususnya Ustaz Zul Kamal lah, yang telah memberi peluang kepada saya untuk mensyarahkan sedikit daripada hadis yang bab dan juga hadis yang terakhir dibaca ni. Atas kepercayaan itu saya mengucapkan jazakumullah, dan insya-Allah sekadar yang kita mampu kita akan sedikit syarahkan dan juga mengikut masa yang telah ditetapkan, supaya insya-Allah kita sama-sama mendapat manfaat. Pertama sekali suka saya untuk memperkenalkan ataupun menta'arufkan sedikit kitab ini, kitab Bukhari ini. Seperti mana Ustaz Zul Kamal tadi pun ada sebut, para ulama, ijma' ulama ataupun aksar ulama, kebanyakan ulama dalam kalangan ahli sunnah wal jamaah telah bersepakat asahul kutubi ba'da kitabillahi sahihul Bukhari. Selepas kitabullah Al-Quran, maka himpunan kitab yang paling murni, yang paling sahih sekali adalah Sahih Bukhari. Walaupun tak boleh menandingi Quran, Quran itu dijamin sendiri oleh Allah SWT. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Bahkan hadis Nabi SAW juga telah dijamin oleh Allah SWT. Cuma oleh kerana zaman berlalu daripada zaman sekarang kepada zaman Nabi SAW 1400 tahun. Bayangkan kalau zaman kita ni saja, sezaman pun kalau dah ada 1 atau 2 atau lebih perantara, tak sama dah dengan cerita yang pertama. Kalau sezaman lagi ni dah ada peralatan dah, sampai diadakan akta berita palsu walau sezaman, kan? Kadang cerita pertama baru selsema, sampai orang ke-10 meninggal dah, kan? Sesema, lepas tu batuk pula orang kedua, lepas tu 3, sampai ke-3 demam pula. Tak tahulah macam mana cerita tu diwarkan, akhirnya nak bagi sedap, kan, sampai orang ke-10 dah meninggal. Telefon macam mana awak? Bila nak ke bumi? Orang tu ada lagi, baru sesema je, kan? Ini orang cerita keadaan macam mana, ya, cara penyampaian berita. Zaman kita ni seperti yang sebut tadi, baru sezaman, masih lagi
orang pertama yang menyampaikan berita tu masih ada lagi. Begitulah sifat manusia ni. Allahu Akbar. Sebab itu dalam penyampaian hadis ini ada disebut sanad. Jadi ini juga perkara yang kita nak ketengahkan, nak kita perkenalkan, walaupun mungkin biasa pun kita dengar tentang sanad. Tapi apa itu sanad? Sehingga kan ulama daripada dulu lagi telah membahaskannya. Al-isnad, kata Abdullah ibn Mubarak rahmatullah alaih, al-isnadu minad din. Sanad itu adalah sebahagian daripada agama. Apa makna sanad? Rantaian orang yang menyampaikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Orang-orang yang bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dipanggil as-sahabah radhiyallahu anhu. Sahabah radhiyallahu anhum. Mereka orang yang dipilih oleh Allah SWT untuk bersama dengan Nabi, beriman kepada Nabi, menerima apa yang Nabi SAW ajarkan kepada mereka. Sebahagian mereka sangat awal yang disebut was-sabiqun al-awwalun minal muhajirin wal ansar. Tapi jaminan bukan hanya mereka saja, walladzina tabauhum bi ihsan. Orang yang ikut mereka juga Allah jamin. Cuma dari sudut peluang untuk dapat terus daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam hanyalah para sahabat radhiyallahu anhum. Adapun orang yang selepas daripada mereka, sudah tentulah apa yang mereka dapat tentang agama ini adalah sesuatu yang melalui perantara. Sama ada perantara itu sahabat Nabi itu sendiri ataupun lebih daripada itu. Maka orang-orang yang mana menjadi perantara sampainya sesuatu berita daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun hadis, itulah yang disebutkan sebagai sanad. Dan Allah Ta'ala telah pilih para ulama untuk menilai bagaimana penyampaian hadis tersebut, itu melalui orang-orang yang menyampaikan. Adapun tentang para sahabat tidak diragui lagi, kerana Allah sendiri telah menjamin mereka, keadilan mereka, iaitu sifat mereka yang begitu dipercayai, itu tidak dapat diragui oleh umat muslimah, iaitu umat Islam secara ijma'. Adapun orang-orang selepas para sahabat radhiyallahu ajma'in, maka perlu diteliti tentang kehidupan mereka, sifat mereka, kejujuran mereka, ketakwaan mereka, wara' mereka, ketokohan dalam ilmu mereka. Bahkan dari sudut kewibawaan mereka dalam hafazan, dalam pemahaman juga dinilai, hingga disitulah adanya darajat ataupun perbezaan-perbezaan pada hadis yang disampaikan oleh mereka. Maka daripada situlah sebenarnya hadis Nabi SAW semua sahih. Bila kata sesuatu yang sampai kepada Nabi, dia adalah hadis Nabi. Apa yang Nabi sabdakan, apa yang Nabi buat, apa yang para sahabat telah lihat Nabi buat, maka benar. Cuma adakah benar-benar perkara itu kita boleh jadikan hujah ataupun tidak, ataupun ditolak kerana bukan ia sebagai hadis, kerana penyampaiannya yang mana, perawi-perawinya yang mana ada dibahaskan ataupun ada pertikaian, ada kritikan pada mereka. Dan itu satu perbincangan yang panjang lah, kan? Satu perbincangan yang panjang. Oleh kerana malam ini bukan sahaja pelajar yang mendengar pencerahan tentang kitab ini, khususnya hadis yang akhir, bahkan ada juga mak ayah, ada juga ahli jemaah daripada masjid ini, dan yang bahkan datang daripada jauh, alhamdulillah. Jadi saya tidaklah membahaskan secara mendalam sangat ataupun terlalu ilmiah. Saya rasa mungkin kita bincang perkara yang lebih manfaat untuk kita jadikan sebagai pegangan kita, kefahaman kita. Di samping insya-Allah pelajar pun dapat pencerahan daripada bab dan juga hadis yang dibaca daripada kitab ini, insya-Allah. Dan yang kedua sedikit lagi, iaitu tentang kitab Bukhari ini sendiri.
dan juga penulis. Dalam ni pun dah ada alhamdulillah sedikit maklumat yang diberi. Siapakah Imam Bukhari? Beliau disebut sebagai Amirul Mukminin fil Hadis. Beliau mendapat gelaran Amirul Mukminin fil Hadis, ya. Ketua bagi orang mukmin dalam hadis, ya. Dalam Allah Ta'ala telah beri kelebihan yang sangat luar biasa kepada beliau tentang hafazan, tentang ketelitian. Bahkan kitab yang mana telah dimanfaatkan oleh umat selama lebih 1000 tahun ini, ya, bukan mudah, walaupun dah ada segala kelebihan pada diri beliau, tetapi ketelitian beliau itu menyebabkan makbuliyah di sisi Allah SWT. Ya. 16 tahun tuan-tuan, bukan sikit punya masa, kan? Bukan sikit punya masa. Dan pada zaman itu nak menghimpunkan, nak menyusun, ya. Dan paling utama dari sudut sandaran beliau bukan hanya semata-mata kepada ilmu dan juga kewibawaan diri beliau sendiri, bahkan persandaran beliau kepada Allah SWT. Disebutkan setiap kali beliau nak menulis hadis dalam kitab ini, sekurang-kurangnya beliau akan solat hajat istikharah 2 rakaat. Dan sebab oleh kerana tempoh 16 tahun tu sangat panjang, sebahagian masa juga berlalu di Mekah. Dan bila berada di Masjidil Haram, beliau akan sertakan dengan tawaf dulu. Lepas tawaf, salat tawaf 2 rakaat, baru beliau akan mula balik. Kalau luar daripada Mekah, beliau solat. Bahkan ada riwayat bahawa beliau mandi dulu sebelum daripada itu. Maka kerana itulah penerimaan di sisi Allah SWT, selain daripada ketokohan beliau dalam ilmu ini, ya. Dan tentang kewibawaan beliau ataupun ketokohan beliau dalam hadis, dalam ingatan beliau sangat luar biasa, kan? Hadis ini, buku kitab ini telah dipilih daripada 600,000 hadis, tuan-tuan. Yang adanya dalam kitab ni lebih kurang 7,000 je, kan? Daripada 600,000, kan? Dalam otak, dalam hati beliau, dalam pemikiran beliau dah ada 300,000 hadis, ya. Jadi begitulah dari sudut sedikit tentang Imam Bukhari rahmatullah alaih, dan juga kitab ini yang mana telah disepakati oleh umat ini, para ulama, walaupun ada sedikit juga perselisihan bahawa tentang kitab satu lagi kitab Sahih Muslim, walau bagaimanapun secara ijma'nya umat ini telah menerima kitab ini sebagai rujukan utama selepas daripada Quran. Dan satu lagi perlu diingat bahawa tidak semua hadis hanya terdapat dalam kitab Bukhari saja. Ini pun kata juga, kata bukan kalau bukan dalam kitab Bukhari mana sahih. Jangan pula kita sangka macam tu. Apa yang ada dalam kitab ni semua sahih, tetapi tidak semua yang sahih ada dalam kitab ni. Boleh faham Dan memang kita sedia maklum pun, Muslim, kitab yang disusun oleh Imam Muslim rahmatullah alaih juga kitab sahih. Sana berapa ribu hadis ada lagi, kan? Dan banyak lagi kitab-kitab yang lain, kan? Baik, kita terus kepada pencerahan bab ini dan seterusnya hadis. Bab qaulillahi ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa nadha'ul mawazinal qista li yaumil qiyamah. Ini surah Al-Anbiya ayat 47. Yang mana ini adalah bab yang terakhir disusun oleh Imam Bukhari. Beliau mendatangkan firman Allah Subhanahu Wa Taala yang memberi makna terjemahannya, dan kami akan meletakkan timbangan-timbangan, neraca-neraca yang adil pada hari kiamat. Nanti ada lagi pencerahan insya-Allah. Waktu ketika ini kita terjemahkan pada hari kiamat. Pertama sekali tentang perbahasan bab, iaitu
Imam Bukhari dalam adatnya, dan antara perkara yang mana siapa pun yang mengaji Imam Bukhari ni, dia ada satu perbahasan yang khusus berkaitan dengan dipanggil tarjamatul bab, ya, ataupun yakni penyusunan bab, ya. Bagaimana keunggulan kehebatan Imam Bukhari dalam meletakkan tajuk dalam hadis, ya, apa dah hadis yang nak disampaikan. Dan lebih istimewa lagi kalau mana-mana kitab pun, hatta bukan kitab hadis sekalipun, memang biasanya ada tajuk, ada bab, kan? Biasanya mana-mana kitab dia ada nama, kemudian dia ada kitab pula, biasanya ada kitab-kitab bila pecahan yang besar, kemudian di bawahnya ada bab, kadang-kadang setengahnya ada fasal lagi, ada lagi pecahan-pecahan kecil, ya. Itu memang biasa dan menjadi kebiasaan dan juga adat para penulis musannifin. Adapun tentang kehebatan Imam Bukhari ini, bab ini didatangkan kebiasaannya ialah daripada ayat-ayat Al-Quran. Itu nombor satu. Makna apa yang dia sampaikan, apa yang perkara yang nak dicerahkan adalah daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi bab itu didatangkan daripada potongan ayat Quran seperti di sini. Ya. Dan setengah daripadanya pula didatangkan potongan hadis yang lain. Bahkan kalau kita biasanya orang yang nak mengaji kitab Bukhari ni, dia akan baca satu, dia akan dijelaskan tentang tarajim Bukhari ini, ya. Bagi apakah yang menjadi satu usul ataupun disiplin ilmu yang diguna pakai dalam penulisan kitab Bukhari ini, dalam menyusun bab oleh Imam Bukhari rahmatullah alaih. Baik, bab yang terakhir ni beliau datangkan bab tentang firman Allah SWT, kami akan meletakkan timbangan-timbangan yang adil pada hari kiamat. Nombor satu, kita kena faham tadi bahawa kitab bab ini di bawah satu kitab. Kalau kita lihat kitab yang bab ini di bawah kitab penolakan ni. Sebab apa ni saya punya cetakan lain. Iaitu bab penolakan terhadap Jahmiyah. Ni Kitabur Raddi 'alal Jahmiyati wa ghairihim at-Tauhidah. Kitab penolakan terhadap golongan Jahmiyah dan seumpama mereka terhadap tauhid. Ni kitab besar dia. Daripada situlah pecahan kepada bab yang terakhir ni, bab tentang kami akan letakkan timbangan-timbangan yang adil pada hari kiamat. Siapakah Jahmiyah? Pertama kita bahaskan dulu kitab ini. Jahmiyah itu siapa? Yang biasanya disebut sebagai Mu'tazilah. Ini satu pecahan daripada pecahan-pecahan umat ini yang Nabi pun telah khabarkan bahawa umat ini akan terpecah kepada 73 golongan. Satu sahaja yang selamat. Bila ditanya, siapakah yang selamat itu ya Rasulullah? Mafhumnya Nabi kata, ma ana alaihi wa ashabi. Kan? Apa yang aku berada di atasnya dan sahabat-sahabatku, maka hanya golongan ini sahaja yang selamat di sisi Allah SWT, yang lain semua kulluhum finnar. Ya. Jadi pada situlah ulama telah menamakan pegangan kita ini Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bukan Ahlus Sunnat wal Jumaat, bukan. Kan? Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah apa dia? Yang berpegang kepada kitabullah dan hadis Nabi SAW. Dan juga Al-Jamaah, iaitu Al-Jama'atus Sahabah wa Ijma' Ummat, ya? Iaitu jamaat para sahabat radhiyallahu ajma'in. Kan? Yang mana berkata ma ana alaihi wa ashabi. Ya. Adapun yang 73 lagi, macam-macam. Kan? Macam-macam. Kalau kata jalan lurus ni sempang, macam-macam ada. Yang sempang 3, sempang 4, sempang bercabang ada. Sempang belok ada. Dan itu tak payah kita bahaslah. Banyak sangat.
Cuma yang terkait dengan perbahasan ini yang penulis sendiri datangkan, iaitu Jahmiyah itu satu golongan dan juga pernah menjadi satu fitnah yang besar bagi umat ini. Bahkan pernah ada pemerintah Islam yang berpegang kepada pegangan ini dulunya, ya, iaitu yang menganggap bahawa mana yang berserah kepada takdir ialah senang mudah kita cerita. Kalau kita nak bahas bab akidah ni panjang sangat nanti, kan? Yang kata tengoklah apa yang Allah dah tulis. Habis yang sembahyang, ini tengoklah kalau Allah takdirkan kita sembahyang isyak, kita sembahyang kan. Kalau Allah takdir tidur, tidurlah. Macam tu, kan? Sedangkan takdir, kita disuruh untuk beriman kepada takdir, kepada ketetapan Allah, baik buruk daripada Allah SWT. Dalam masa yang sama, Allah juga memberi pilihan kepada manusia. Allah juga memberi ikhtiar kepada manusia untuk berbuat atau tidak buat, tengok tak tengok, duduk atau bangun, ya, dengar atau tak dengar. Alhamdulillah, yang semua yang hadir pada malam ini, tuan-tuan, puan-puan, adik-adik, abang, ya, semuanya telah pilih untuk datang ke sini, dan datang taufik daripada Allah SWT, maka sampai di sini. Mungkin ada juga yang mana dia nak datang, tapi Allah tak izinkan, tak dapat datang. Dan banyak juga yang tahu tentang berita malam ni, tapi dia kata, ada benda lain. Dia pilih tak nak datang, tak datang. Kan? Jadi atas pilihan tadilah Allah Subhanahu Wa Taala memberikan dan menyediakan ganjaran, sama ada, iaitu balasan sama ada baik maupun sebaliknya. Maka sebab itu didatangkan firman Allah SWT ini, kami meletakkan timbangan-timbangan, ya. Allahu Akbar. Mawazin jamak kepada mizan, ya, jamak kepada mizan. Mizan ni makna neraca, ya, alat timbang, ya. Mudah kadang perkataan itu kita panggil dacing, tapi bukan politik, dacing, ya. Dacing, dia biasanya ada dua piring, tengah ada jarum. Kalau jarum tu tengah-tengah bermakna seimbang, ya. Itu cara. Tak tahulah budak-budak zaman sekarang pernah tengok tidak dia punya alat tu. Sekarang ni dah pakai digital, ataupun biasanya dah sekarang ni banyaknya digital lah. Tapi ada juga yang pakai jarum lagi, tapi yang pusing tu, kan? Kalau rasanya 30 tahun dulu mungkin pernah tengok, 40 tahun, 30 tahun dah atas lah, kau bawa sebelum ni, pernah tengok, ya, dacing tu, ya. Dia alat timbang, dia ada dua piring, kan? Mizan, iaitu alat timbang, dacing. Kami akan letakkan dacing-dacing ataupun timbangan-timbangan. Baik, pertama sekali kita bahas sikit tentang perbahasan ataupun lafaz mawazin ini. Timbangan-timbangan. Kenapa Allah datangkan lafaz jamak? Makna timbangan, banyak ke timbangan tu? Dacing tu banyak ke nanti? Jadi di situ ulama telah jelaskan, ada mengatakan bahawa memang banyak. Sebab perkara akhirat ni kita tak tahu, cuma kita berpandukan kepada nas. Allah sebut jamak, makna banyak, maka kemungkinan banyak. Dan macam mana boleh jadi banyak? Sebab amal banyak, kan? Untuk setiap amal lain dacingnya, lain timbangan. Untuk semayang lain, untuk puasa lain, untuk zakat lain, kan? Macam mana kita nak timbang atau nak tahu sukatan, nak tahu sukatan panas, dia ada dia punya alat dia. Nak tahu sukatan tekanan udara, ada alat dia pula. Tak boleh kita nak tahu kelajuan udara guna suhu punya, tak boleh, kan? Jadi begitulah, setiap amal itu ada sukatan dia, ada timbangan dia. Jadi banyaklah timbangan, kan? Orang satu, tapi untuk semayang dia, ini dia punya timbangan dia. Untuk puasa dia, ini timbangan dia.
Ada mengatakan bahawa timbangan banyak untuk setiap orang lain timbangan. Lain pula, makna jamak juga. Tapi setiap orang lain timbangan. Orang pertama bawa timbangan dia. Puasa di situ, zakat di situ, haji di situ semua. Orang lain kedua, timbangan lain pula datang. Kan? Jadi banyaklah timbangan. Ya. Jadi daripada ini kemungkinan. Ya. Apa hakikatnya? Allah lebih tahu. Sebab perkara akan berlaku di akhirat. Ya. Dan ada juga yang mengatakan bahawa timbangan yang Allah sebut jamak ini hanyalah sebagai untuk mengatakan satu perkara yang besar sahaja. Hakikatnya timbangan itu satu sahaja. Ya. Tapi Allah sebut secara jamak untuk menunjukkan kebesarannya, kehebatannya, keutamaannya. Bila sesuatu yang nak disebut secara bentuk besar, maka kalau Allah Ta'ala sendiri pun Allah guna kami. Padahal Allah Ta'ala Esa. Tapi nak tunjukkan kehebatan dia, keagungan dia, kadang-kadang Allah merujuk dirinya itu dengan kami. Kami akan buat begitu, kami ada itu, maknanya berserta dengan keagungannya. Begitu juga benda-benda yang besar ni, terutama dari sudut akidah, kepercayaan, kadang walaupun benda itu satu tapi didatangkan dalam bentuk jamak. Banyak. Ya, macam mana Quran juga Allah sebut kadzabat qaumun nuhinil mursalin. Sesungguhnya kaum Nuh telah mendustakan para rasul. Sedangkan zaman Nuh AS hanya seorang Nabi je. Tapi lama, 950 tahun. Dan kaum dia yang mendustakan hanya Nuh AS. Tapi kenapa Allah kata mendustakan para Nabi? Jadi oleh kerana pendustaan para Nabi ini, mendustakan Nabi ini adalah satu perkara yang sangat besar, sangat dahsyat, sangat tak diterima. Dan mendustakan satu Nabi, bab akidah kepercayaan ni, tolak satu, tolak semua. Kalau bab akidah, macam ayat Quran, ada 6,000 ayat lebih, satu pun ayat yang kita tolak, yang lain terima. Tolak satu je. Contohnya Alif Lam Mim, ayat pertama surah Baqarah. Macam mana boleh ayat Quran? Contoh. Itu je yang sebab saya tak boleh tak faham contohnya. Alasan dia tak faham lah, nak terjemah apa? Buka semua kamus, tak ada, memang tak ada terjemah dia. Oh, tak boleh jadi ni. Ni bukan ayat Quran. Tolak Alif Lam Mim tadi, walaupun satu, sebenarnya dia telah tolak semua. Begitu dalam perkara iman yang lain. Rukun iman kita tahu, kan? Beriman pada Allah, malaikat, Rasul, kiamat dan sebagainya. Mana-mana pun ditolak atau mana-mana juz'nya, bahagiannya, pecahannya ditolak, maka menolak semuanya. Begitu juga dari sudut tentang timbangan ini adalah satu daripada perkara iman, maka walaupun tentang hisab ini, hitungan amal ini adalah satu perkara yang mana Allah janjikan tak akan berlaku pada hari kiamat, walaupun timbangan itu satu, tetapi oleh kerana kebesarannya, kehebatannya, dan pasti akan terjadi kepada setiap manusia, maka Allah sebutkan secara jamak. Ya. Kemudian sebab itu dalam Imam Bukhari menyebutkan seterusnya, wa qala Mujahidun al-qistatu al-adlu bir-rumiyah. Sebelum tu ada lagi. Wa anna a'mala bani Adam wa qawlahum yuzanu. Dan juga ini sebenarnya sambungan daripada bab itu, dan sesungguhnya amal perbuatan Bani Adam, iaitu manusia ini, dan juga perkataan mereka akan ditimbang. Timbul persoalan, kan perbuatan, tingkah laku, gerak geri manusia
Dan juga percakapan ni benda yang tak boleh dilihat, dia tidak bertubuh. Sedangkan benda ditimbang ni bertubuh, tiada jasad baru boleh timbang. Macam mana nak dikatakan timbang juga? Macam mana akan timbang? Nombor satu ialah dia ada banyak dia punya jawapannya, tapi antara yang paling mudah sekali ialah Allah Maha Berkuasa. Allah SWT boleh buat apa sahaja. Bila Allah kata akan ditimbang, maka boleh ditimbang. Kalau orang zaman dulu mungkin itu pemahaman yang takat itu saja. Tapi pada zaman ni lebih lagi mudah nak dipahami. Benda yang tak bertubuh pun, benda yang tidak berjisim pun dah boleh disukat dah. Walaupun kita tak panggil timbang, tapi kata makna sukat juga, boleh diukur. Sekarang panas dah boleh ukur, sejuk dah boleh ukur, kan? Tekanan dah boleh ukur, kan? Semua boleh dah diukur, walaupun dia tak ada tubuh, walaupun tak boleh disentuh, walaupun tak punya badan, tapi dah boleh diukur. Ini, dan ukuran ini yang mana ditentukan oleh manusia adalah ciptaan manusia, manusia yang buat. Allah Ta'ala adalah pencipta yang sebenar, maka sudah tentu Allah Ta'ala itu lebih tahu lagi, lebih berupaya lagi dalam macam mana nak menimbang amal manusia dan juga perkataan-perkataan mereka. Sebab itulah amal manusia ni dicatat oleh Allah SWT melalui para malaikatnya, kan? Wa ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Dan seterusnya, bahkan ulama kata memang ada dalam hadis bahawa amal-amal ni akan diberi tubuh. Bahkan dalam hadis juga menyebutkan bila matinya seorang, maka dia akan dapati di kepalanya ada satu hamba Allah, seorang pemuda akan berada di solat, akan berada di kepalanya, puasa di kanannya, zakat di kiranya, sedekahnya di kaki. Tu siapa tu? Dia boleh lihat, bermakna bertubuh, kan? Walaupun masa tu berbentuk manusia lah yang akan menemaninya, sebab dalam kubur ni seorang-seorang dia perlu teman lah. Maka amal dia tadi Allah akan beri rupa berupa manusia yang akan menemani dia di akhirat pula mungkin. Bahkan ada ulama menyebutkan bahawa yang akan ditimbang adalah amalan yang tercatat dalam buku catatan. Iqra' kitabak kafa bi nafsikal yawma 'alaika hasiba. Yang ditimbang tu ialah catatan itu, buku, yakni sahifah ataupun kitab yang mana tertulis amalan manusia baik buruk akan ditimbang. Jadi bukan amalan tu diberi tubuh. Itu antara jawapan-jawapannya lah yang mudah untuk kita faham, ya. Dan seterusnya Imam Bukhari mendatangkan qaul Imam Mujahid, al-qistatu al-adlu bir-rumiyah, iaitu qistas yang mana didatangkan sifat kepada mawazin. Wa nadha'ul mawazin al-qistah, kami akan meletakkan alat-alat timbang yang adil. Al-qistas, qistah itu daripada ada persamaan dengan bahasa Rom. Bahasa Rom iaitu qistas atau qustas yang memberi makna alat timbang juga dalam bahasa Rom. Cuma timbul persoalan, macam mana pula dalam Quran ada bahasa Rom, kan? Sedangkan Quran, inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan, kami turunkan Quran dalam bahasa Arab, macam mana ada bahasa Rom pula? Jadi sebenarnya memang Quran itu bahasa Arab. Kalaupun ada bahasa yang lain, maka itu berbetulan sama. Bukan dia ambil bahasa tu, kan? Dalam bahasa Arab pun ada perkataan yang sama, kan? Ataupun yang hampir sama. Dan memang dari sudut bahasa ni pun memang ada, kan? Dalam bahasa Melayu banyak lagi bahasa lain, kan? Bahasa nombor satu bahasa Arab memang ada dalam bahasa Melayu, banyak. Masjid, bahasa Melayunya apa? Masjid. Masjid lah, kan? Mungkin cara sebut lah, ada tempat masjid pun ada, kata masjid pun ada.
Tapi itulah dia. Kan? Mana dah di Melayu kan. Dan macam-macam lagi. Bahasa Tamil pun ada, bahasa Hindi pun ada, bahasa Sanskrit banyak dalam bahasa Melayu, bahasa Inggeris banyak, bahasa Portugis, bahasa Belanda banyak ada. Cuma mungkin cara sebut tu dah lain. Kereta ni dia bukan asal bahasa Melayu kan. Tu bahasa mana? Bahasa Portugis kan, bahasa Belanda. Katil bahasa apa tu? Katil bahasa Tamil sebenarnya, bahasa Melayu sebenarnya kan, tempat tidur tu, katil tu kan. Jadi banyak bahasa yang mana kita ambil kemudian dimelayukan, jadi bahasa Melayu lah kan. Tapi memang asalnya bahasa sana, tapi bahasa Arab ni memang bahasa yang lama, dan memang ada sebahagiannya yang ada berbetulan sama bahasa ataupun sama bunyi dengan bahasa yang lain. Dan dikatakan al-qistu masdar kepada muqsid, ya, dalam firman Allah SWT dalam surah Hujurat, innallaha yuhibbul muqsitin, sesungguhnya Allah SWT mencintai orang yang adil. Ya, muqsid memberi, huwal adilu, dia memberi makna adil. Wa ammal qasid, adapun madah yang sama juga ataupun daripada ayat madah yang sama al-qistu tadi, kalau dibawa kepada bab sulasi mujarrad, dia memberi makna al-jair, iaitu yang zalim. Dia bertentangan pula. Ya, madah yang sama kalau sulasi mujarrad, kalau kita kena belajar saraf lah benda ni kan. Sulasi mujarrad qasata yaqsitu, isim fa'ilnya qasid, memberi makna zalim. Tapi kalau bab if'al sulasi mazid, aqsata yuqsitu iqsatan fahuwa muqsitun, memberi makna adil. Dia dah berbeza makna. Ya. Itu kalau dalam grammar Arab ni kita akan fahamlah benda tu. Kan? Dia ada bab, dia ada pecahan, ya. Jadi daripada itulah punca dia punya perkataan tadi, yang mana didatangkan sifat kepada mawazin ataupun neraca tadi, iaitu memberi makna adil. Baik. Tadi saya sebutkan tentang liyaumil qiyamah dalam ayat ini. Ada yang mengatakan liyaumil qiyamah, lam itu memberi makna lam sababiyah ataupun lam maf'ul lahu, iaitu untuk membangkitkan, untuk hari kiamat. Disebabkan hari kiamat, Allah akan letakkan timbangan-timbangan. Ada yang mengatakan pada hari kiamat. Lam itu li tauqid, iaitu menyatakan tentang masa pada hari kiamat nanti, dan itulah yang biasanya diterjemahkan. Ya. Baik, kita terus kepada hadis. Hadis ini kata Imam Bukhari telah menyampaikan hadis ini kepada kami oleh Ahmad bin Ishkab. Beliau mengatakan Muhammad bin Fudail telah menyampaikan hadis ini kepada kami daripada Ummarah bin Qa'qa', daripada Abi Zur'ah, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kalau kita lihat sanad ni, Imam Bukhari yang hidup pada kurun yang ketiga, kan, daripada zaman Nabi SAW. Beza 200 tahun dengan Nabi, zaman Nabi SAW. Ada 1, 2, 3, 4, 5 penyampai hadis hingga hadis itu sampai kepada beliau. Bayangkan 5 orang. Macam saya sebut tadi, zaman kita ni baru 3-4 orang, dah cerita dah berubah. Kan? Jadi sebab itulah penelitian yang begitu mendalam dan kenal betul-betul kepada siapa perawinya, adakah cukup wibawanya dalam dirinya dan juga ilmunya untuk diletakkan kepercayaan apa yang disampaikan. Dan inilah yang telah Allah Ta'ala pilih Imam Bukhari dan juga para ulama yang seangkatan dengan beliau untuk menyaring hadis-hadis tersebut. Ya, hingga kepada tahap yang mana tak ada lagi keraguan. Hingga kita guna nama beliau aja, oh, hadis
Sahih Bukhari, cukup dah. Kan? Kalau kita nak tahu hadis ni sahih ke tidak, betul ke tidak, kita pun tak pandai. Kan? Jadi ini satu perkara yang mana telah Allah Ta'ala pilih para ulama. Ya. Guru beliau Ahmad bin Ishkab, kemudian guru kepada guru beliau Muhammad bin Fudail, daripada Umarah bin Qa'qa', daripada Abu Zur'ah, kemudian barulah Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang merupakan sahabat Nabi. Dan hadis ini juga yang mana Abu Hurairah radhiyallahu anhu juga digelar sebagai yang disebut Amirul Mukminin fil hadis juga. Di kalangan para sahabat, orang yang paling banyak meriwayatkan hadis adalah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hingga terkenal lah, masyhur lah, kan? Walaupun sebenarnya dari sudut keislaman beliau dan jangka masa beliau bersama Nabi berbanding para sahabat yang lain tidaklah terlalu lama. Abu Hurairah ni radhiyallahu anhu lebih kurang 4 tahun sahaja sempat bersama dengan Nabi. Sedangkan setengah daripada sahabat yang daripada awal Islam datang sampai Nabi wafat dan selepas Nabi wafat bersama dengan Nabi. Antaranya Abu Bakar radhiyallahu anhu. Tapi periwayatan Abu Bakar tak sebanyak Abu Hurairah. Dan banyak juga sahabat lain yang mana zaman Mekah pun sama dengan Nabi sampai Nabi wafat. Kenapa Abu Hurairah banyak sangat hadis dia hafal? Itu ada dia punya perbahasan dia ataupun perbincangan. Bahkan pernah ditanyakan juga kepada Abu Hurairah, Abu Hurairah, kau ni datang kejap je, sempat dengan Nabi 4 tahun lebihnya, banyak sangat hadis kau hafal, kan? Lalu beliau jelaskan, memang sekejap tapi full time. Kan? Sekejap tapi full time. Orang lain part time, saya full time. 4 tahun tu 24 jam 7 hari seminggu. Nabi masuk rumah je tak ikut, Nabi keluar rumah terus bersama Nabi sampai Nabi masuk rumah balik. Itu memang orang lain buat berapa tahun, dia buat sekejap je. Dan tambah lagi dengan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah beri kelebihan tersebut. Ya, dari sudut ilmu ini. Cuma dalam masa yang sama kita perlu tahu juga apa yang Abu Hurairah telah bagi jasanya pada kita, pada umat ini. Sebenarnya semua akaun beliau ni masuk pada satu orang lagi yang jarang kita dengar nama dia, iaitu Tufail Ad-Dawsi radhiyallahu anhu. Beliaulah yang menjadi penyebab kepada Islamnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dan beliau masuk Islam awal lagi. Kan? Jadi apa Abu Hurairah radhiyallahu anhu telah buat, iaitu sampaikan hadis, hafal hadis, maka semua pahala sampai kepada Tufail Ad-Dawsi radhiyallahu anhu yang menjadi penyebab kepada Islamnya beliau. Kan? Beliau masuk Islam lebih awal lagi lah. Baik. Sabda Nabi SAW, kalimatani habibatani ilar rahman, khafifatani alal lisan, thaqilatani fil mizan, subhanallahi wa bihamdih, subhanallahil azim. Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, 2 kalimah yang dicintai oleh Rahman, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala, yang dicintai oleh Allah, yang ringan atas lidah dan yang berat atas mizan, atas timbangan. Apakah 2 kalimah itu? Subhanallahi wa bihamdi, subhanallahil azim. Inilah intipati yang kita nak kata boleh amal lah, makna dengar saja, tak amal tak jadi lah. Rasanya boleh dah ikut kan? Subhanallahi wa bihamdi, subhanallahil azim. 2 kalimah aja. Subhanallahi wa bihamdi, subhanallahil azim. Ni dalam ni pun ada. 2 kalimah ni Nabi kata dicintai oleh Allah. Ringan di lidah, berat di timbangan. Sebenarnya banyak panjang dia punya pencerahan dia. Kalimah di sini bermakna jumlah ataupun perkataan lah. Ataupun ayat. Tapi tak panjang pun. Boleh dikata macam kalimatu syahadah, asyhadu an la ilaha illallah. Jadi
jumlah sebenarnya. Satu ayat dah. Kan? Kalimah syahadah. Kalau nak ikutkan sebenarnya ta'rif kalimah tu satu perkataan je. Tapi boleh juga kalimah itu digunakan pakai untuk ayat, ya, satu jumlah ayat. Jadi pun tak panjang juga. Subhanallahi wa bihamdi subhanallahil azim. Dicintai oleh Allah. Sebab dia merupakan puji-pujian terhadap Allah SWT. Maha suci Allah dan juga pujiannya. Kan? Allah Maha suci. Ini pun sebenarnya ada perbahasan yang mana ulama sebut ia dibaca dengan mansub subhanallah, bukan subhanullah atau subhanillah. Subhanallah. Ya. Dan wa bihamdih, dan juga puji-pujian terhadapnya. Subhanallahil azim, dan maha suci Allah yang maha agung. Yang maha agung. Ini lebih kurang terjemahan kepada kalimah-kalimah ini yang memang Nabi kata sangat ringan di lidah. Sangat ringan bermakna tak perlu modal lah. Tak perlu modal, tak perlu tenaga, tak perlu masa yang banyak, ya. Sambil-sambil duduk, sambil bawa motor, sambil termenung, sambil baring, ya. Mudah sangat. Tak perlu ilmu nak jadi ustaz kan? Baca kitab banyak-banyak, kan? Setakat kita dengar, saya rasa untuk 2-3 kali kita ulang dah lancar dah. Lambat sikit lah, memang kata memang slow sangat dia ni, grade D punya, kan? 10 kali ulang insya-Allah hafal, ya. Jadi insya-Allah kita jadikan amalan kita. Kelebihannya pun Nabi kata, pertama tadi, Allah menyukai, mencintai. Siapa dia? Kalimah ni memang Allah cinta. Dalam pencerahan di sini, habibatan makna pembacanya, orang yang membacanya. Allah cinta. Dan yang terkait yang menjadi tarjamatul bab, mutabaqatul bab di sini ialah khafifatani saqilatani fil mizan. Sangat berat di timbangan. Nampak kecil je, mudah sangat. Tapi dalam neraca timbangan di akhirat nanti sangat berat. Berat dia dari sudut mana? Kerana dia adalah kalimah Allah. Dia adalah perkara yang terhubung dengan sifat Allah Subhanahu Wa Taala yang memujanya. Kan? Dan ini perkara gaib, kita tak nampak. Kan? Tidak ada sesuatu yang lebih berat daripada nama Allah. Bismillah itu sebenarnya dah sangat besar dah khasiat. Ada ulama yang menulis satu kitab hanya tentang bismillah saja. Kan? Jadi yang penting di sini ialah untuk kita jadikan amalan. Satunya apa yang kita dapat perkataan pembelajaran di sini, kalimah ini kita jadikan. Selain daripada tasbih yang lain, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Teruskan. Ni tambahan lagi. Kan? Untuk kita jadikan bacaan kita. Zikir ni dah tiada had. Ada 2 amal yang mana Allah tak bataskan. Satu zikir, yang kedua selawat. Kan? Perbanyakkan, tak ada had batasan. Semayang ada batasan je. Yang fardu 5 je. Sunat buatlah buat sekadar mana yang mampu. Kan? Begitu juga amalan lain. Sedekah pun boleh banyakkan. Tapi ada had juga. Jangan sampai apa ke dana pula minta kat orang. Kan? Nak buat amal, semua amal ada batasan. Tapi zikir tak ada batasan. Salawat tak ada batasan. Jadi nak zikir, gunakanlah apa kalimat yang datangnya daripada Quran dan hadis. Jadi antaranya malam ni kita dapat subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. InsyaAllah siapa yang membacanya akan Allah sayangi, dan juga kalimah ini akan memberati amalannya di timbangan nanti, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan kepada kita taufik dan hidayahnya. Walaupun seperti Nabi kata, khafifatan yang ala lisan, sangat ringan di lidah, tapi sudah tentulah nak buat ni perlu bantuan dan taufik daripada Allah SWT. Kita minta daripada Allah SWT supaya Allah berikan taufik dan hidayahnya kepada kita untuk kita amalkan, dan juga seluruh perintah Allah dan juga sunnah Nabi SAW. Mudah-mudahan Allah memimpin kita, Allah berikan taufik dan hidayahnya kepada kita untuk kita sempurnakan dalam hidup kita, dan itulah yang akan menjadi bekalan kita di akhirat nanti. InsyaAllah, mudah-mudahan Allah Ta'ala terima kita, insyaAllah.
Pada akhir kata, sekali lagi saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua yang menjayakan majlis ini, khususnya pihak madrasah dan juga pihak masjid yang memberi ruang, peluang kepada saya untuk berada di depan ni walaupun tak layak sebenarnya. InsyaAllah, moga-moga ini pertemuan bukan pertemuan terakhir. Kalau terakhir, insyaAllah di syurga, di akhirat nanti jumpa lagi insyaAllah. Jadi insyaAllah mudah-mudahan Allah beri taufik lagi untuk kita berjumpa di masa akan datang. Dan Allah SWT terima semua apa yang kita buat dan juga ganjarkan kepada semua pihak yang terlibat, tak kira secara langsung atau tidak langsung, sama ada pihak madrasah, asatizah, guru-guru, ya, mak ayah pelajar, dan juga tuan-tuan dan puan-puan yang hadir malam ini. InsyaAllah mudah-mudahan Allah SWT terima amal kita semua insyaAllah. Saya tutup dengan sikit doa. InsyaAllah mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan sebagai tawassul dalam amal yani majlis kita ini untuk terima doa kita insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna sighara. ولمشائخنا ولأساتذتنا ولتلاميذنا ولأهلنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك العافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر ونعوذ بك من عذاب جهنم ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم ونستعيذك مما استعاذك منه عبدك حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على النبي الكريم محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.